Tak pernah dia ada perasaan dengan kau. Confident? Ya, aku suka. Tapi biar aku bagi tahu kau satu benda. Cinta boleh disemai. Tapi kau tak mampu nak semai benih Abang Adam dalam rahim kau. So kau jangan cakap soal bahagia dengan aku. Sebab aku mampu. Kenapa pegang-pegang perut ni? Lapar lagi. Bencilah. Sampai hati benci dekat I, darling. What's wrong? Bukan. Just that... Why every time kita balik sini ni, mesti cousin you Era tu mesti ada. Apa? Dia cakap apa dekat you? I bisa siap, Tengok tu memang lagi. Taklah. Hey, look at me. Look at me, darling. Hey, look at me. I love you. I love you so much. Inilah muka yang I cinta sangat. Yang setiap kali I pandang, sejuk je mata I. Yalah. Jangan dengar cakap Era, okey? Mata I pandang you seorang je. I promise. Fatin, look at me. Look at me, Fatin. Look at me. Oh, jadi tak pujukan tu. Slow-mo tu. Dia macam... Itulah dia kan, antara kadang-kadang kata-kata orang di luar berkenaan dengan keluarga ke suami ke apa sahaja dalam kehidupan kita kadang-kadang boleh termakan juga dan boleh memberi kesan kepada pasangan suami isteri itu sendiri. Betul. Itu agak merisaukanlah sekiranya terjadi sehingga ke tahap itu. Baik, hari ini kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu peduli kata orang. Perlu ke, tidak ke ataupun bagaimana. Bersama dengan 3 orang tetamu yang sudah pun ada di studio kita. Makin hari, makin comel. Ni dia Rin Rahim. Apa khabar, Rin? Hai, Alhamdulillah. Korang apa khabar ni? Baby okey? Alhamdulillah. Kena tengok saya banyak sikit. Kita boleh dapat kecomelan Rin Rahim kan? Okey. Selain dari Rin, kita ada juga AG dan juga kita bersama dengan Dr. Tengku Ismadi Tengku Muhammad. Lama tak bersua dengan doktor hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Seronok dapat bersama lagi, sentiasa bersama lah. Bukan bersama lagi. Sentiasa. Abang Eji okey? Alhamdulillah, bagus. Tanya dapat rakan baharu. Oh, ingat baby baru. Alhamdulillah. Kata orang baby baru bukan kata orang. Okey, kita nak mulakan dengan doktor lah terlebih dahulu untuk kita membuka diskusi kita hari ini, doktor. Berkenaan dengan peduli kata orang. Ada yang kata perlu kita ambil peduli. Ada yang kata boleh tapi ada orang kata batasnya. Bagaimana sebenarnya? Okey, pertamanya sekali kita kena fahamlah bahawa dalam kehidupan ini kita hidup bermasyarakat. Jadi kita ada benda yang dalam kawalan kita, ada perkara yang di luar kawalan. Kata orang ni perkara yang kita tak boleh nak kawal. Mulut bukan ada insurans kan. Jadi oleh sebab itu, orang boleh kata apa dia nak kata, dia boleh buat apa yang nak buat. Tetapi bagaimana kita respon kepadanya, bagaimana reaksi kita, itu lebih utama daripada apa yang orang nak kata kepada kita. Reaksi kita, respon kita. Yang bagaimana kita bertindak balas terhadap apa yang datang. Sebab kita memang tak boleh kawal. Tak boleh nak kawal. Kalau kita melawan pun kadang-kadang membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Jadi bagaimana reaksi kita, itu yang membezakan orang yang kuat mentalnya dengan orang yang lemah mental. Wow. Reaksi kita. Suka bila doktor cakap tentang reaksi kita tu. Macam mana sebenarnya kita ni cepat melata, kita termakan dengan apa yang orang katakan ataupun tidak. Kalau seorang Rin Rahim, dia macam tak bersama. Dia macam tak sabar dia nak jawab. Aku tak sabar, takut tanya I dulu ni. Okey, kalau Rin macam mana? Yalah, kita perempuan ni kan, kita emotional. Okey, kita ada sisi-sisi yang macam kita akan cepat sentak, betul dan sebagainya. Especially terutamanya kalau orang bercakap buruk tentang kita. Rin bagaimana? Okey, sebenarnya Rin ada
nak kata penting tak penting tu saya tak boleh cakap. Tak penting tau nak ambil kira apa orang cakap sebab mak saya tengah tengok. Jadi saya kena cakap benda ni penting sebab kita hidup bermasyarakat. Sebab dia selalu pesan kat saya, jangan tak kisah sangat apa orang cakap sebab kau bukan duduk dalam hutan sorang-sorang. Jadi apa yang saya dekatkan pada diri saya, sebab saya akan memberontak bila saya kena buat sebab nanti kan Abang Eji cakap apa pula. Okey. Jadi apa yang saya dekatkan dengan diri saya jaga otak saya dan hati saya. Tak ada orang boleh sakitkan hati saya. Jangan masuk negatif dekat dalam kepala otak saya. Jadi bila saya buat sesuatu, sekiranya saya tidak buat tapi saya nak buat, saya pegang apa saya nak buat dan adab. Menjaga hati orang. Bukan sebab aku tak nak buat, sebab Abang Eji nak cakap. Itu saya lah. Itu soalan dia, adab kat mana? Okey, itu berkenaan dengan Rin. Baru bagi sikit tu. BJ, kalau lelaki selalunya kan, lelaki ni kalau lepak semeja pun, dia bercakap pasal kita pun, dia tahu nak filter tu kat mana. Ini boleh buang terus, ini boleh simpan fikir sekejap. Setuju atau tidak, BJ? Sebenarnya dia depends pada daripada siapa percakapan itu datang. So adakah percakapan itu daripada orang yang kita baru kenal, adakah orang yang kita dah lama kenal, adakah orang yang kita sayang, adakah orang yang sayang kita, ataupun refleksi tu kita sayang dia sayang kita. So kita dapat tahu kata-kata yang keluarkan daripada dia tu pula adakah kata-kata yang bagaimana. So adakah kata-kata tu membina, kata-kata yang kosong, kata-kata yang minta maaf cakap tak boleh pakai. So saya rasa ini depends pada bukan lelaki atau perempuan tetapi pada individu itu yang menerima kata-kata itu daripada orang yang berkata-kata. So kadang-kadang yang kata-kata itu kawan-kawan. So kawan-kawan tak payah ambil pot pun tak apa, ataupun kita boleh dengar apa yang dia kata. Masalahnya kalau kita nak melenting dengan kawan-kawan ataupun respon dengan kawan-kawan, should be no problem. Yang masalahnya, doktor, kalau kita nak respon dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang yang lebih tinggi daripada kita. So bagaimana pula penerimaan kita dan bagaimana pula cara kita membalas kata-kata orang. Kalau Abang Eji sendiri, kalau terima kata-kata daripada orang yang lebih berusia dan sebagainya, macam mana? So setakat ni, alhamdulillah, pada saya yang paling penting ialah first impression orang tengok kita. So adakah kita akan memberi ruang untuk dia berkata-kata sewenang-wenangnya ataupun dia sendiri akan fikirkan sesuatu sebelum dia berkata-kata dengan kita. Terutamanya kan Fatin, apabila Rin, Abang Eji sendiri, mereka ni public figure. Jadi apabila dengar kata-kata orang, adakah akan cepat melatah, adakah akan cepat melenting, sebab benda ni yang akan berbalik kepada macam mana mata-mata yang sekeliling ni melihat anda sebagai public figure. Betul tak? Betul. Tapi kan doktor, kalau kita cakap pasal peduli apa orang kata ni, susah. Boleh dikatakan hampir mustahil kita tak dengar langsung. Dan sampai boleh tahap juga dalam setengah orang tu boleh membawa kepada kemurungan. Baik. So macam mana tu doktor untuk kita macam yang Fatin katakan tadi, berada di garisan tengah tu. Apa yang boleh membina kita ambil, apa yang tak baik itu kita ignore sahaja. Pertamanya sekali, kita bila orang bercakap dengan kita yang tahu sama ada apa yang disampaikan itu benar ataupun tidak benar. Walaupun dia rasa benda itu benar, kita tahu perkara itu tak benar, kenapa kita ambil peduli? Kita tahu kita tak buat, kenapa kita nak bimbang? Kalau kita tahu kita tak bersalah, kenapa kita nak runsing? Jadi kita akan buat keputusan berdasarkan sama ada apa yang dikatakan itu benar ataupun tidak benar. Okay? Kalau perkara itu benar, maka anggaplah ia sebagai satu teguran untuk menjadikan diri kita lebih baik. Dan kita patut berterima kasih sekurang-kurangnya dia menyedarkan kita. Tetapi ada juga orang yang tahu perkara sebenar dan dia gunakan perkara sebenar itu untuk menjatuhkan kita. Untuk betul-betul selagi kita tak jatuh, selagi itu dia akan lakukan segala benda, dia betul-betul gunakan modal itu untuk jatuhkan kita. Dengki betul, iri betul. Sebab dia dapat satu peluru. Jadi dalam keadaan itu kita kena berhati-hati. Maknanya walaupun dia benar dengan kata-kata dia, tetapi kita kena cepat memperbaiki diri dan kita kena ada juga kawan-kawan yang sekali dengan kita. Kawan-kawan inilah yang akan mempertahankan kita. Sebab tu kita tak boleh seorang-seorang. Sebab tu kita kadang-kadang kalau kita bercakap, orang akan kata awak cakap memang semua betul. Tetapi bila kawan-kawan baik kita, sebab tu kita ni bila kita berkawan kena ada orang yang sentiasa mempertahankan kita kerana dia kenal kita. Kita bukan malaikat. Kita pun akan buat silap. Jadi oleh sebab itu yang pertama, benar atau tidak. Yang kedua, kita kena faham niat dia. Kan? Bila dia berkata, apa niat dia? Kalau niat dia memang nak menjatuhkan kita, jangan terlalu peduli sangat sebab di sekeliling kita ni dia ada satu istilah tau. Vampire energy. Maknanya apa ni? Dia sedut energi kita tau. Kan? Dan
ini yang bahaya kalau vampire, Pontianak isap darah, yang ni hisap energi. Jadi yang mana kita akan jadi lemah, jadi lonely, jadi tak bertenaga, buat kerja tak boleh fokus, buat kerja jadi silap, nak berlakon, nak menyanyi semua jadi tak seronok, keluar dah jadi host pun jadi dah tak happy macam biasa. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Kalau orang ni kita rasa energi kita terkeluar banyak negatif. Jadi oleh sebab itu kita kena belajar untuk pekakkan telinga. Itu dia. Belajar untuk pekakkan telinga. Maksudnya kita kena jadi rasional untuk pastikan itu penting untuk diri kita ataupun sebaliknya. Okey, baik. Itu apa yang mungkin banyak daripada doktor. Kita nak dengarkan juga doktor. Apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita, peduli kata orang. Jom kita dengarkan. Actually, saya bukanlah jenis overthinking. Maksudnya, apabila saya buat sesuatu tu, saya jenis bukanlah tak fikir orang. I mean, saya buat apa yang saya suka. Dan actually, kalau ada orang yang tanya saya ataupun komen saya jenis orang yang jawab juga dengan positif lah. Ataupun saya akan ambil satu benda tu secara positif. Saya tak akan terlalu overthinking sampai saya tak akan overthinking lah sampai rasa benda tu condemnkan saya lah. Saya pernah menjadi salah seorang yang overthinking pada awal. Tapi bila saya buat benda yang sama tu, dia jadi macam lama-kelamaan kita jadi macam kita sendiri yang sakit. Kita sendiri yang akan rasa, aduh, apa dia cakap apa ni? Kita hidup tak sedap kan. Jadi bila kita ambil yang keruh, ambil yang jernih, buang yang keruh, dia akan jadi simple. Bagi saya orang yang orang yang selalu fikir apa orang cakap, dia punya mental dia kurang strong. Kadang-kadang kalau kita macam terfikir tu, tapi bila kita dah melalut sangat pemikiran tu, nanti akan ada yang macam ni overthink ni. Kita nak kata tak fikir langsung pun tak boleh. Nak kata kita fikir sendiri, kita fikir di sini tak boleh. Tapi biarlah tak terlalu. Nak buat tu tak adalah buat tu cakap ni gitu ni. So jangan terlalu fikir, just ambil yang mana perlu sahaja. Itu dia kata orang ramai. Dan Fatin rata-rata juga mengatakan bahawa jangan terlalu fikir apa orang kata. Tapi kadang-kadang lagi senang nak dengar daripada kita sendiri nak melaluinya. Betul tak? Dan Rin, kalau kita kan perempuan ni kan, selalunya banyak kata-kata yang sering kali dilemparkan kepada wanita. Okey, kalau belum berkahwin, tanya bila nak kahwin. Lelaki umur 35 tak ada siapa pula tanya tak nak kahwin. Lepas tu kalau dah berkahwin, bila nak ada anak dan sebagainya. Dia macam tak henti, tak putus-putus kata-kata yang dilemparkan ni. Untuk Rin sendiri, pernah tak ada kata-kata yang begitu menyakitkan dan memberi impak yang cukup besar kepada diri Rin yang sampai Rin rasa macam kenapa sanggup ada orang sampai nak cakap begini tentang seorang Rin Rahim? Pernah ataupun tidak? Sejujurnya, pernah jadi. Dan saya jadi overthinking dan itu yang membuatkan saya belajar untuk jaga hati dan otak saya. Kadang-kadang benda yang dorang bukan bercakap depan kita, dorang tak berani. Dia tak berani, tapi dorang bercakap dengan keluarga kita yang sampai kat kita. So macam, ya Allah, kau rosakkan hati mak bapak aku, kau bagi aura negatif pada dorang. Itu yang membuatkan saya macam mana nak buat ni. Jadi, macam mana I overcome ni pada doktor punya cakap tadi, kita kena jaga circle kita. So kita punya mindset kena kuat yang memang dekatkan yang positif saja. Jadi semenjak itu yang Rin jaga dan lagi-lagi pasal kahwin. Tapi sebenarnya pasal kahwin Rin tak pernah stres, alhamdulillah, sebab Rin nampak itu adalah peluang saya untuk dapat doa daripada makcik-makcik tu. Kadang-kadang makcik tu. Dia spesifik terus saya baca. Makcik lah ni. Makcik-makcik tu. Saya tak pernah marah, alhamdulillah, macam bila nak kahwin aku dah tua dik. Dia kata doakan, dekat situ saya dapat peluang. Jadi apa pun negatif, saya tak bagi lama sangat vampire tu sedut aura saya sebab saya sangat sayang diri saya. So saya block cepat-cepat. Sama juga tanggungjawab saya untuk mak bapak. Diorang tu rajin scroll. Anak kau itu, anak kau ini. Nanti adik, jangan layan, jangan. Itu yang maksudnya jaga
Block. Jangan bagi dia sedut energi. Tapi kadang-kadang ada tak rasa macam nak balas je, gatal juga tangan ni. Kita pun manusia, betul tak? Rasa macam nak jawab ni. Ada ataupun tidak? Ikut mood saya. Kalau saya free, saya macam tak ada benda nak buat. Okey, saya nak gaduh. Saya jawablah. Nanti saya takkan menangnya. Diorang hebat bantai. So agak-agak saya dah kalah, saya delete. Hebat bantai. Agak-agak saya kalah, saya delete. Tapi saya tak ambil benda tu masuk. Saya macam, okey, saya nak layankan level diorang. Okey, Rin, kejap. Saya ada satu soalan. Kalau melihat kepada Rin seorang wanita yang tegas, berpendirian. Tapi itu Rin, ada je kat luar sana yang dapat mesej cakap baju besar mengandung ke? Gigil. Bukan I. Macam mana? Sebenarnya dia macam lebih orang kata tak yakin dengan diri sendiri. Macam mana tu? Silakan. Itu masalah perempuan kan. Nasib baik saya punya hormon lelaki tinggi sikit. Mungkin didikan daripada family juga yang memang firmkan kita daripada kecil. Wanita kat luar sana, tolonglah kuat. Biar kita bersederhana tapi dalam kena kuat. Biar orang nampak macam kita tak pandai, macam kita lemah. Tapi diorang tak boleh makan kita. Ya, saya rasa perempuan memang kena mahal lah. Macam mana pun perempuan kena mahalkan diri dia. Mahal maksud Beji macam mana? Maksudnya bila kita tengok tu kita ada rasa respect kan, doktor, rasa respect, rasa hormat. So kita tak akan menganggap wanita tu macam down, macam lemah. Sebab macam saya cakap tadi lah, bila kita first impression bagi ruang dekat orang tengok kita macam mana, so orang tu boleh assume macam-macam. Kan? That's why dia boleh datang attack, soalan-soalan dia, soalan-soalan tak fikir kepala, soalan-soalan suka hati nak mulut datang daripada mulut dia kan. Benda-benda macam tu lah. So kalau kita keterampilan diri kita, image kita firm, so orang tengok macam bukan nak kata kita belagak, tapi itu yang kita publikkan pada orang. Tak kisahlah dia kerja apa sekalipun, tapi jati diri itu penting. Pendirian, nampak? Betul. Jadi macam Abang Eji pun dah lama dalam industri ni kan. Mesti ada macam-macam yang dikatakan, yang dilemparkan kepada Abang Eji sendiri. Jadi cara terbaik menurut Abang sendiri, bagaimana sebenarnya kita nak, pertama sekali filter tu tadi, nak menapis, dan yang kedua tu nak move on daripada kata-kata yang negatif macam ni. Dia untungnya kita, Dr. Rina, sebab macam saya ada support system yang sangat kuat. Kita dah ada pasangan yang mana ada isteri, ada suami, kita boleh gunakan mereka sebagai kita punya perisai, sebagai kita punya filter. So kadang-kadang kita ni sebagai manusia, bila benda tu datang direct, tenyek kat muka kita, so kita kena respon. Tenyek macam tu kan. Kita nak respon. Kadang-kadang benda tu tak logik ataupun benda tu macam kebudak-budakan, something yang tak rasional. Kalau kita nak respon on that time, confirm respon kita pun jadi macam dia orang. Kebudak-budakan, tak rasional, marah. Mereka ada tujuan. Kan, macam contoh public figure, artis, pengacara, mereka ada tujuan. Tujuan dia nak kita lemah, dia nak kita mengalah, dia nak kita ikut cakap dia. Itu tujuan. Jadi kalau dia buat sesuatu dan kita ikut apa yang dia nak, menanglah dia. Kita jangan turunkan cara kita serendah mereka. Sebab orang yang mengata, orang yang mengutuk, dah itu level dia. Takkan kita nak turunkan level dia. Betul. Tapi tak semua macam tu. Alhamdulillah, semua okey. Berbalik pada support system tu. So, bila support system kita kuat, dia dah tengok macam, layanlah. Benda macam ni nak layan, nak buat apa kan? Abang Eji, saya ada satu soalan. Kalau kita, ni macam kita punya, apa panggil, ahli keluarga kan. Yang kecil tak apa, yang besar ni kita nak fahamkan yang maknanya konsep dalam public figure ataupun apa-apa sahaja yang orang cakap, tak kisahlah dalam media sosial sebagainya, kita nak letakkan dalam setiap ahli keluarga gitu tu. Tak apalah, biarlah orang yang cakap. Kita buat je kerja kita ke apa. Macam mana? Apa tindakan Abang Eji sebenarnya? Dia macam contoh melalui teladan lah. Maknanya kalau kepala ular tu tegaklah, tapi susah nak cari kepala ular yang tegak kan. Tapi kepala, maknanya kepala tu. Kita sebagai ketua keluarga gabungan antara suami dan juga isteri, kami adalah kedua-duanya memainkan peranan untuk make sure kan keluarga kita ni ataupun anak-anak, diorang pun dah faham betapa bapa dia sebenarnya adalah seorang public figure. Tapi alhamdulillah setakat ni tak adalah. Cuma kita nak assign kat diorang buat benda elok-elok. Daddy ramai orang kenal. Daddy-nya pun sama. Nak buat benda elok-elok, anak-anak awak ada sekolah kat sini. Jadi kita saling mengingati antara satu sama lain. Kalau tak ada peluang, ruang yang boleh diorang bagi komen-komen yang tak membina, rasanya itu takkan timbul. Kalau ruang dan peluang itu pun adalah perkara yang baik, tiba-tiba ada juga komen, maknanya dia yang tak betul. Dia bermasalah. Dia yang bermasalah. So tak payah layan. Hidup Riot Rangers. Okey, baik. Doktor, saya tertarik juga nak bertanya tentang
kalau orang yang kita maksudkan ni adalah orang yang tidak begitu rapat dekat dengan kita ataupun strangers, orang yang tak kenal langsung, mungkin sedikit senang untuk kita just disregard ataupun tak pedulikan apa kata mereka. Tetapi kalau kata-kata negatif ni datang daripada kelompok kita sendiri, apatah lagi ahli keluarga. Dalam keluarga kita tu ada keluarga yang lebih besar, ipar, duai, pakcik, makcik, atuk, nenek, saudara, mara dan sebagainya. Kata-kata mereka ni, orang yang dekat dengan kita ni, macam mana kita nak filter dan macam mana sebenarnya cara terbaik untuk kita nak balas jawab ke ataupun berdiam diri ke? Kalau berdiam diri sampai bila? Panjang soalan saya tu. Pertama, kalau orang tu datang daripada orang yang rapat, ahli keluarga, kita kena sangka baik dulu. Bahawa mereka mungkin sayang kita. Mereka mungkin bimbang sebab keluarga kita kan. Jadi mungkin mereka bimbang sesuatu yang buruk akan berlaku atau dia dengar sesuatu di belakang, jadi dia cuba sampaikan supaya kita berhati-hati. Jadi oleh sebab tu kalau itu daripada keluarga, tetapi ada juga daripada keluarga yang toksik. Yang mana dia cemburu dengan kejayaan ahli keluarganya sendiri. Juga ada. Jadi kalau dia disebabkan oleh mereka ni memang iri, dengki, maka kalau kita tak boleh nak pertama kita kena ada kekuatan untuk berdepan dengan dia. Baik. Jangan simpan-simpan. Jangan kita buat andaian. Kita terus jumpa dia, ajak dia minum, tanya dia. Saya nak tanyalah, hari itu awak cakap macam ni, sebenarnya untuk apa? Kenapa? Berdepan terus. Beranikan diri. Beranikan diri. Sebab banyak perkara menjadi lebih parah kerana kita tidak berkomunikasi. Tidak berlapang dada. Maka kita dengar. Kalau selepas itu masih berlaku juga, maka kita cari setiap orang, dia ada orang yang dia lebih hormati. Cari orang yang dia hormati itu untuk menasihatkan dia. Okey, baik. Kalau kita bercakap mengenai peduli kata orang ni kan, Dr. Baiji dan juga Rin kan. Kalau dalam umur kita muda-muda tu kita macam senang je. Sikit pun kita dah macam mana nak cari siapa ni, nak cakap betul ke tidak apa yang orang cakap. Tapi bila semakin kita dewasa, kita mula ada fokus dalam kehidupan kita, kita dah macam biarlah. Biarlah. Tapi ada masalah di sini. Nanti orang kata kita orang kata ego ataupun macam tak nak dengar ke pendapat orang. Macam mana kita nak atasi tu? Kalau boleh, Rin, kongsikan. Ni soalan ni dia tanya waktu soalan ni nak tanya dekat Fatin dalam bilik makeup tadi. Itu sebenarnya pengalaman peribadi dia. Makin matang kita makin tak peduli apa orang cakap. Tak peduli. Rin peduli. Tapi Rin benda-benda yang soalannya tadi kalau orang tanya kita dah find dah yang level filter tu kita dah menang. Kita dah tahu macam mana nak handle. Tapi ada lagi satu pula, ego. Maksudnya macam kita cakap apa-apa, orang yang berpengalaman, misalnya makcik ke pakcik ke kan, yang lebih berpengalaman, kita diam, kita buat diam, kita tak respon. So dia anggap kita macam sombong ke, belagak ke, macam mana tu? Responlah. Makcik-makcik ni dia suka layankan, iakan je. Tapi kita, kalau Rina, kalau kita macam whatever lah, nampak tak ada adab kat situ. Tapi kita layan dalam sambil-sambil. Saya tak tahulah doktor, ini saya punya skill. Kalau saya borak, saya tahu macam ini tak macam jangan. Tapi macam saya layan, dalam masa saya layan tu saya ambil yang positif. The good side yang time kadang-kadang bahasa diorang yang membuatkan kita macam kau ni. Tapi saya pandang dia yang macam dengan penuh kasih sayang dan ambil apa yang positif. Yang negatif ikut mood juga. Saya rasa nak pantai balik, saya pantai. Kalau macam saya rasa macam Rina, certain time Abang Eji dah peluk tubuh tau. Kan, certain time kita kena balas balik. So kita dah kenal muka A. A datang, standby, dia nak bagi. Aku dah standby. Ini minta maaf kalau salah doktor. Saya pernah ada satu situasi lahir anak yang kelima, anak lelaki. Sama lah. Anak saya semua lelaki. 5 lelaki. So dia akan cakap, dapat baby dah dapat. Lelaki perempuan? Lelaki. Lah, lelaki lagi ke? Kenapa tak perempuan? Saya jawab senang je. Akak jangan cakap dengan saya, pergi tanya dengan Allah Ta'ala kenapa bagi lelaki lagi. Jawapan tu buat dia sentap tak? So jawapan tu akan buat dia benda yang, perkara yang kita out of control dari segi anak dan juga sebagainya. Bila jawab macam tu, biar dia orang sedar sendiri. So kadang-kadang bila ekspresi yang buat tak tahu, diam, bagus untuk saya lah. So sekali kita buat bodoh, ego
belagak. Kedua, belagak. Dia ni belagak lah. Aku malas nak layan dia. Dah, dia tak layan kita. Tak rugi. Hilang orang macam tu. Patutlah dia peluk turun tadi. Tapi kan Abang Ji, memang banyak juga isu-isu, banyak perkara yang sensitif. Tapi kan tak faham kan kenapa orang suka sangat nak menyakitkan hati orang. Dia tak sedar ke benda yang dia cakap tu boleh menyakitkan hati orang dan memberi kesan kepada orang. Ini yang berkait rapat dengan apa yang Rin cakap tadi. Adab kita. Adab kita bila orang cakap negatif dengan kita dan adab kita juga yang bercakap pasal orang ni, doktor. Macam mana? Okey, kita pertamanya sekali kita kena faham bahawa kita mempunyai satu personality, satu karakter yang kita kena jaga dan kita jangan rendahkan kita punya karakter tu walaupun ditekan, diucapkan apa semua, itu hal dia. Okey, kita boleh menerima dan kita juga boleh menolak. Masalah saya nak beritahu, masalah kenapa ramai orang stres apabila dia overthinking dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang tu mungkin cakap kepada kita sekali, tetapi kita ulang dalam fikiran kita beribu-ribu kali. Kita jumpa orang, kita cerita. Kita jumpa isteri, kita cerita. Kita jumpa anak, kita cerita. Kita jumpa kawan, kita cerita. Jadi bila kita cerita, bermakna macam ulang tayang perkara yang sudah pun kena kepada kita. Jadi akhirnya, dia macam iklan tau. Nak lekat dalam subconscious, dia kena ulang banyak kali. Dia cakap sekali, tetapi kenapa kita jadi stres? Kita ulang beribu kali, akhirnya dia lekat dalam minda kita. Jadi sebab tu tak perlu ulang. Lepas kita dengar, oh ya ke? Baik, terima kasih ya kerana beritahu saya. Cukup. Kenapa kita nak ambil benda tu begitu serius? Macam tadi kata, tak ada yang perempuan ke? Kan kalau saya jawab macam mana? Oh, saya bangga sebab tahu tak betapa susahnya nak dapat anak lelaki. Contoh kan. Oh, dia kata ya ke? Habis. Kan? Maknanya kita tak perlu berbalah lah. Sebab tu semalam dalam Facebook saya kata apabila seseorang itu diam bukan bermakna dia tu bersalah ataupun dia tu tak kuat. Tetapi kadang-kadang kita diam sebab kita tak nak mengeruhkan keadaan. Jadi sebab tu kita diam. Diam itu kadang-kadang adalah emas. Jadi oleh sebab tu kalau kita tak membalas apa yang dia sampaikan, tak macam kata dia tak menjadi kudis kepada kita pun. Jadi kita diam ajalah kan. Tapi dalam masa yang sama, jika perkara yang disampaikan itu boleh menjadi viral. Ini masalah sekarang. Kan? Benda tak betul tapi jadi viral. Kita kena cepat betulkan keadaan, membuat kenyataan dan menyatakan bahawa itu tidak benar. Malah kalau dia boleh merosak reputasi sekarang ni, hantar sahaja surat lawyer. Sebab apa? Benda tu boleh menjatuhkan kita. Betul, serius. Betul? Lebih serius lah, kita lebih serius. Betul. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook, Dr. Abang Eji, Rin yang banyak memberikan komen. Antaranya dari Cik T. Dia kata, bila orang kata peduli apa orang cakap, memang mudah. Tapi tetapkan fikir. Kadang-kadang sampai tidur, mandi, makan semua, masih fikir juga itulah saya. Lepas ada lagi seorang ni menarik sikit. Zahid Paan, lelaki. Dia kata, aku pedulikan saja, aku tak layan. Kalau aku dengar dia cakap buruk pada aku, jawapannya, aku lagi hebat dan popular berbanding dia. Dia lopek, aku hebat. Dia betul-betul yakin dengan diri dia. Betul. Okey. Ada lagi? Ada lagi satu. Syasha kata, pedulilah apa orang nak cakap. Kalau ikutkan sangat mulut puaka orang, tak ke mana pun kita ni. Macam saya pedulikan je, bukan dia orang yang bagi makan, bagi duit, last-last kita balik yang kena tanggung. Bagi makan, bagi duit. Betul tau. Mungkin ni exercise untuk kita kuatkan diri kita. Betul. Sebab tak ada orang nak bantu. Kalau ada pasangan yang faham, okey, kalau hidup seorang-seorang, apa exercise yang boleh buatkan kita kuat menangkis mulut-mulut puaka orang. Betul. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung perbincangan. Rasa tak cukup hari ini. Panas hari ini. Kalau Rin, di hujung-hujung ni, apa yang mungkin Rin boleh bagikan kepada penonton? Kan untuk kita kuat, kita tenang sahaja, kita ada pendirian, kita boleh mampu jalan terus ke depan. Tengok macam tu. Tengok ni. Saya tidaklah pandai bijak pandai, tapi itu yang saya praktikkan dekat diri saya yang saya rasa boleh kalau korang rasa korang nak guna. Pertama, jaga hati, jaga otak, sayang diri. Make sure block aura positif kita tu yang sampai negatif tak boleh masuk. And then apa lagi biar luaran bersederhana, dalam kena kuat. Macam mana kita nak tepis tu semua adalah daripada kita. Macam Abang Eji cakap, ada pasangan. No. Kita pun yang tak ada pasangan lagi, yang ada mak bapak, kita tak boleh bergantung pada dia. Apa-apa pun kita yang kena kuat. Otak kita, the power of brain yang macam kalau kita kata kita
okey, kita okey. Kalau kita duk fikir, nanti orang cakap, ramailah orang cakap, orang tak cakap pun otak kita duk repeat macam doktor cakap. Yes. Kalau nak jadi cantik macam Rin Rahim, ingat block apa yang orang kata. Okay. Apa itu seringkasnya? Okey, persepsi saya kalau tak mahu ada kata-kata begini, paling penting dalam diri kita sendiri, kita ada adab, kita ada agama, itu yang paling kuat. Betul. Kalau kita keluarkan kata-kata begini mungkin boleh menyebabkan orang sakit hati, membuatkan orang marah. So kita fikir, adakah kata-kata kita ini akan membuatkan orang tu rasa macam berubah, down, stres dan juga sebagainya. Yang paling penting diri sendirilah untuk jaga supaya tidak menyakitkan hati orang. Jaga diri dan juga jaga mulut sendiri. Doktor, di penghujungnya. Okey. Orang mengata kepada seseorang yang dia nampak lebih daripada dia. Kalau orang tu tak ada apa-apa, dia tak berkacau sangat, yang lebih daripada dia. Jadi bila kita menjadi fokus kepada orang, maka pertama sekali kita kena syukur dengan Allah sebab kita di kedudukan yang lebih tinggi. Allah berikan kita lebih, kita syukur. Dan Allah kata apa? Sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Maka bila kita bersyukur, apabila orang mengata kita, insya-Allah kita akan lebih lagi. Dan apa akan berlaku? Dia nak sakitkan hati kita, tetapi terbalik, dia lagi sakit hatinya. Jadi sebab itulah berlapang dada, insya-Allah. Cantik ringkasan rumusan yang terbaik untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Tunku Ismadi, Tunku Muhammad, Abang Jazmi, Rin Rahim atas perkongsian pada hari ini. Saya kira Kak Fatin, bukan kita kena tapis apa yang orang cakap tentang kita sahaja, tetapi kita pun perlu tapis apa yang kita bercakap tentang orang. Apa yang kita buat mungkin dia akan ada reflect pada diri kita sendiri. Ambil yang baik-baik sahaja, yang buruk tu kita tepis sahaja.